Okey, hari ni kita akan bincang pasal jadual berkala dalam unsur moden. Dalam subtajuk 8.2. Okey, dalam 8.2 ni kamu akan belajar pasal jadual berkala dan sifat-sifat dalam setiap jadual tu. Dan unsur-unsur yang ada dalam tu, okey. So kita tengok kat sini jadual berkala ni bentuk dia ada kumpulan dan juga kala. Okey, yang berwarna biru tu dia adalah bukan logam. Termasuk kat situ hidrogen, lepas tu ujung sana CpHeAr tu dekat gan kumpulan 18 tu, itu semua adalah gas nadir. Okey. So, yang warna kuning pula adalah logam dan separuh logam dia adalah yang berwarna merah. Okey. So kalau kamu tengok dekat sini turus menegak dalam jadual berkala unsur moden disebut dengan kumpulan. Jadi terdapat sini 18 kumpulan dalam jadual berkala unsur moden. Okey. So dia ada daripada kumpulan 1 sehingga kumpulan ke-18. Macam mana kamu nak tahu dia adalah kumpulan? Okey, so nanti kita akan belajar pula lukis setiap unsur ni punya petala. Jadi petala yang elektron yang duduk dalam petala terluar sekali tu akan menentukan dia punya kumpulan. Jadi kalau kat sini kita tengok kumpulan pertama. Kumpulan pertama dia adalah ahli-ahli kumpulan pertama iaitu logam alkali adalah hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubium, cesium dan juga barium. Okey, so itu adalah kumpulan pertama. Maksudnya kat sini dia ada 18 kumpulan. Okey, dia ada kumpulan ketiga sampai ke 12 tu pula dia adalah kumpulan unsur peralihan. Maksud unsur peralihan ni adalah peralihan antara dia daripada logam dia mula nak bertukar-tukar sikit, lama-lama bertukar kepada separuh logam sampailah dia bertukar kepada bukan logam lagi. Okey, dia ditukar jadi gas lah. Okey, so kita tengok dekat sini kumpulan pertama dikenali sebagai kumpulan logam alkali. Okey, yang kedua pula adalah logam alkali bumi. Okey, so yang nombor 17 adalah kumpulan halogen, iaitu fluorida, klorida, bromida, iodida, etida dan tesapon. Tak nampak. Okey, tapi kamu tengok sendiri. Dan yang ke-18 pula adalah kumpulan gas nadir. Jadi dalam tajuk ni saya harapkan awak kena tahulah apa itu logam kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 17 dan kumpulan 18. Itu yang kamu kena ingat. Kumpulan logam, logam alkali bumi, halogen dan juga gas nadir. Itu sajalah yang selalunya kita nak belajar pun. Okey. So, selain daripada kumpulan, kita juga jadual berkala ni juga menggunakan kala. Okey, kala yang merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Terdapat 7 kala dalam satu jadual unsur moden. Jadi kat sini kita tengok kala pertama adalah hidrogen dan juga helium. Okey. Yang kala kedua pula adalah lithium dengan beryllium. Okey, dan semua sampai ke ujung sama sampai ke neon tu itu adalah dalam kala yang kedua. Jadi kat sini ada berapa kala? Ada 7 kala. Selain daripada tu, kita tengok dekat sini ada juga siri lantanida dan juga siri actinida. Okey. So ni di bahagian bawah jadual berkala unsur moden ni dia terdapatlah 2 siri unsur yang nombor proton dia 57 hingga ke 71 dan 89 hingga ke 103 yang diletakkan secara berasingan sebab dia adalah daripada siri yang lain. Okey, itu sebab dia diasingkan dalam jadual berkala di atas. Lantanida dan juga actinida. Okey. So ini yang basic yang kena kamu tahu. So dalam unsur pula dalam jadual berkala dia akan bagi macam dekat hidrogen tu kan. Dia tulis situ 1 H hidrogen dan 1. Okey, 1
1 itu menunjukkan nombor proton. H tu pula adalah simbol. Macam kita tengok oksigen simbol dia O kan. Samalah ini untuk hidrogen, dia punya simbol adalah H. Okey, lepas tu dia bagi situ nama sebenar kecil sikit ataupun nama unsur dia. Dan 1 itu adalah jisim atau relatif. Jisim jisim atom, satu atom hidrogen tu berat dia banyak mana. Okey. Okey. So kita teruskan lagi kepada slide seterusnya. Okey, so kat sini dia kata sini macam cikgu cerita tadi, terus menegak dalam kumpulan berkala moden disebutkan kumpulan. Macam cikgu abang tadi, kumpulan dia daripada kumpulan 1 sehingga kumpulan 18. Okey. Seterusnya kala pula dia kata situ merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Jadi terdapat 7 kala. Pun sama dah cikgu dah terangkan tadi. Okey, so ini adalah siri lantanida dan juga actinida. Okey. Seterusnya kita pun tengok sini jadual berkala moden. Sama juga model ke tak moden ke. Okey, sama juga. Berentasi kala dari kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan kamu, sifat kimia dan sifat fizik dia, unsur tu akan berubah secara beransur-ansur. Maksudnya macam mana? Okey, kalau di sebelah kiri dia, sifat logam dia adalah tinggi, ke sebelah kanan dia, sifat logam dia akan semakin berkurang. Jadi, kalau kamu tengok sini sifat logam berkurang dan sifat bukan logam akan meningkat. Maksudnya daripada kumpulan 1 ke kumpulan 18, kumpulan 1, 2, 3 tu dia punya sifat logam lebih tinggi. Kumpulan 12, 13, 14, 15 tu dia dah semakin kurang. Dan sampai satu tahap dia dah hilang sifat logam dia. Itu adalah sifat kimia dia. Okey, perubahan sifat oksida. Sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Maksudnya pada kedudukan pada kumpulan 1, 2, 3 tu dia lebih bersifat alkali. Tapi semakin dia menuruni, dia bergerak ke arah kanan tu, sifat dia adalah oksida asid sekarang. Jadi sifat kekondisian arus juga, apabila sifat logam dia tu dah semakin kurang, samalah juga dengan sifat kekondisian arus elektrik juga akan semakin berkurang. Maksudnya kalau kumpulan 1, 2 dan 3 tu arus elektrik boleh mengalir dengan lebih baik, tapi bila dah masuk semakin belakang daripada ataupun ke kanan jadual berkala tu, dia punya sifat kekondisian arus elektrik tu akan berkurang. Maksudnya kuranglah pengaliran elektrik sampailah sifat dia menjadi penebat. Penebat tu apa? Tolong jawab kat cikgu dalam soalan untuk keyword kali ini. Okey, penebat tu apa dia? Sifat dia apa? Okey. Seterusnya kita tengok pula prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Jadi unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Okey, apa yang disebut sebagai kiri ke kanan, atas ke bawah? Okey, sana cikgu nak balik kepada jadual berkala kita tadi. Macam ni, hidrogen. Hidrogen nombor proton dia 1 di kumpulan pertama. Lepas tu kumpulan kedua kita tengok situ adalah lithium. Okey. Okey, so mari kita besarkan ni sikit. Okey. So, dekat sini nombor 1 kumpulan dia adalah hidrogen, Yang kedua, kumpulan dia adalah helium. Tapi nanti kita tengoklah lukisan dia. Kita tahulah pasal apa dia duduk dekat kumpulan 18. Okey, seterusnya kumpulan ke pertama, dia susunan tadi 1, 2. Sekarang lithium pada kumpulan 1. Sebab apa? Sebab elektron di petala teluk dia hanya ada 1. Jadi lithium ni dia masuk dalam kumpulan 1. Okey, beryllium pula dia duduk dalam kumpulan 4. Maksudnya susunan unsur ni menggunakan nombor proton. Jadi nombor proton tu disusun daripada
kiri ke kanan menggunakan apa? Menundangkan kumpulan dan juga color. Okey. So, kita teruskan lagi. Okey. So, seterusnya kita tengok pula nombor proton ditakrifkan dengan sebagai satu atom bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus. Okey, atom yang duduk di tengah-tengah tu. Okey, bilangan atom dia kata situ adalah proton adalah bilangan atom proton yang terdapat di dalam nukleus.